Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, apa khabar murid-murid? Okey, jadi kita teruskan lagi PDPR kita untuk baca pelajaran matematik tahun 4. Okey, kita sambung lagi PDPR hari ini dengan topik yang sama untuk siri yang ketiga. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Okey, hari ini kita teruskan dengan topik yang sama lagi, iaitu tambah pecahan untuk siri yang ketiga. Okey? Jadi, cikgu nak minta murid-murid untuk buka buku teks pada muka surat 73. Okey? Sila rujuk pada contoh yang ke-6. Okey, kita lihat pada contoh yang ke-6, diberikan soalan 2/3 tambah 1/2. Okey, sebelum ni murid-murid buat tambah pecahan hanya melibatkan pecahan yang di mana penyebutnya sama. Okey, tapi untuk tambah pecahan kali ini kita akan buat tambah pecahan yang melibatkan penyebut yang berbeza, iaitu 2/3 dan 1/2. Okey, ada beberapa kaedah untuk menambah pecahan yang penyebutnya tidak sama. Okey, untuk kaedah yang pertama ini kita gunakan kaedah secara melakarkan pecahan. Okey, sebagai contoh, kita tengok sini, 2/3 dilukiskan 2/3. Okey, 2/3. Jadi, lukiskan 3 petak. Kemudian, dilorekkan 2 petak, iaitu 2/3. Okey, seterusnya untuk tambah 1/2, murid perlu lakarkan satu pecahan yang berbentuk melintang, iaitu 1/2. Okey, jadi, dari sini murid dapat dua bentuk yang berbeza. 1 2/3, 1 1/2. Jadi, dua bentuk pecahan ini digabungkan, tetapi secara dasarnya ia tidak sama. Jadi, bagaimana kita nak sama? Jadi, kita jadikan dia satu bentuk yang sama, iaitu untuk pecahan 2/3 ini, kita bahagikan kepada dua bahagian, atas dan bawah. Jadi, kita buat satu garisan di sini, kita pecah. Okey, bila kita pecahkan pecahan 2/3, dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 4/6. Manakala 1/2, kita gariskan secara menegak supaya cukup kepada 3 bahagian sebelah sini. Jadi, kita gariskan 1, 2, 3. Jadi, kita pun akan dapat 6 petak. Jadi, 1/2 apabila dipecahkan kepada 3, dia dapat 3/6. Jadi, seperti yang tajuk yang lepas, apabila pecahan di mana pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama, ianya boleh ditambah ataupun ditolak. Jadi sini kita boleh tambahlah sebab dah sama. Bila dah sama, kita tambah macam biasa. Jadi 4 tambah 3, okey, 4 tambah 3 jadi berapa? 7. Jadi 7. Jadi jawapan adalah 7/6. Jadi kalau kita ikutkan sini, kita gerakkan 2 petak di sini ke dalam petak sini. Ingat 1, 2 ni kita gerakkan ke sini. Jadi kita akan dapat sini 6/6. Dan bila kita gerakkan 2, dekat sini tinggal 1. Sebab itulah jadi sini 1/6. Jadi seperti yang murid-murid tahu, 6/6 adalah sama dengan 1. Jadi kita gabungkan balik, jawapannya adalah 1/6. Okey, harap murid-murid boleh faham. Okey, seterusnya kita rujuk kepada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara menukarkan kepada pecahan yang setara dengan penyebut yang sama. Kita tengok sini. Contohnya 3/2. Abaikan rajah di sini 2/3 tambah 1/2. Soalan yang sama. Okey. 2/3 ni kita jadikan dia 4/6. Bagaimana? Dengan kaedah darab. Darab sepunya ataupun darab silang. Jadi 3 darab 2. 3 darab 2. Cikgu ulang. 3 darab 2. 6. Kalau bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi, di atasnya adalah 2. 2 darab 2, dia akan dapat jawapan dia 4. Jadi, daripada 2/3, terhasillah 4/6. Jadi, untuk yang 1/2, dia mesti darab dengan bawah ni. 2 darab 3 sama dengan 6. Jadi, bila bawah darab 3, atas pun akan darab dengan 3. 1 darab 3 akan dapat 3. Jadi, 3/6. Jadi, 4/6
tambah 3 per 6 akan dapat jawapan 7 per 6. Okey, 7 per 6. Jadi, 7 per 6, kita buat kaedah bahagi. Okey, kita pecahkan. Kita akan dapat 6 per 6 tambah 1 per 6. Dan jawapan akhirnya 1 per 6. Kalau murid-murid terus buat bahagi kat sini pun boleh. Kita ambil 7 per 6. 7 bahagi 6. Pun sama. Okey, masih lagi sama. Cikgu tunjuk sini. Kita boleh buat 7 bahagi 6. Okey, 1, 6. Okey. Sama juga. Okey, gunakan konsep jam. 1 per 6. Sama jawapan dia. Okey. Boleh faham Okey. Jadi, kalau kita tengok dua kaedah ni, dia tetap dapat jawapan yang sama. 1 per 6. 1 per 6. Okey, boleh setakat itu murid-murid. Okey. Kalau cukup fahamkan. Okey, seterusnya kita akan terus kepada soalan contoh 7. 9 per 10 tambah 2, 5 per 6. Kita tengok 9 per 10 tambah 2, 5 per 6. Okey. Dia gunakan kaedah sifir. Sifir 6 dan sifir 10. Sifir 6 dan sifir 10. Untuk sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30. Okey. Itu sifir 6. Manakala sifir 10. Okey. Sifir 10. 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Boleh faham? Ini gunakan sifir. Jadi, dekat sini, kalau murid-murid nak buat darab silang, tak ada masalah 10 darab 6. Tapi bila 10 darab 6 akan jadi besar. Jadi, bila kita gunakan sifir, kita dapat lagi kecil nilainya sini. Okey. Jadi, tengok. 10 darab 3 dapat 30. Jadi, kalau 10 darab 3, 30. Yang 9, mesti darab dengan 3. Jadi, 9 darab 3, 10 darab 3. Itu untuk pecahan 9 per 10. Manakala untuk pecahan 2, 5 per 6. Okay, 6 darab 5 dapat 30. Jadi, atas pun darab 5 juga. Jadi, kita bawa jalan kiri ini kepada jalan kiri bawah. 27 per 30. Dan sini 25 per 30. Cikgu tekankan. Jangan sekali-kali darabkan nombor ini. Sebab ini adalah nombor. Yang kita nak ubahkan sekarang adalah pecahan. Kena faham Jangan ubahkan nombor ini dengan mendarab dengan apa-apa nombor. Jangan sekali-kali. Yang hanya perlu ditukarkan atau disetarakan adalah pecahan. Okey, jadi kita hanya membuat operasi darab itu terhadap pecahan. Okey. Bila kita dapat macam ni, kita dapat penyebut yang sama. Jadi, kita boleh buat penambahan. Jadi, kita tambah macam biasa, kita akan dapatlah jawapannya. Okey. Bila dapat jawapan, okey, seperti latihan yang sebelum ini, banyak bertanyakan cikgu, kenapa jawapan diorang salah? Kerana salah adalah sebab nombor bercampur adalah bentuk pecahan di mana adanya nombor, adanya pecahan wajar. Jadi, bila awak kira dapat satu nombor bercampur yang ada nombor, ada pecahan tak wajar, itu tidak dikira sebagai nombor bercampur. Nombor bercampur adalah pecahan dan digabungkan dengan pecahan nombor yang digabungkan dengan pecahan wajar. Jadi kat sini kita susun balik 2, 30, maknanya 1. Okey, ni dah kita buat 52 bagi 30 lah. Ni sebab dia pecahkan. Jadi untuk awak cikgu ajar 52 bagi 30. Jadi kita akan dapat 2 tambah 1 tambah 22 per 20. Okey, kita akan dapat 3, 22 per 30. Tapi kena ingat, 22 per 30 ni boleh dikecilkan. Sebab jawapan mesti dalam bentuk termudah. Gunakan sifir. Bahagikan daripada sifir yang terkecil. Tengok sifir apa yang boleh masuk. Dekat sini adalah sifir 2. 22 bagi 2 akan dapat 11. Manakala 30 bagi 2 akan dapat 15. 3 tetap tak berubah. Turun ke sini. Jadi jawapannya adalah 3, 11 per 15. Okey, harap boleh faham. Seterusnya kita kepada contoh yang ke-8. 4, 7 per 9 tambah 1, 6 per 7. Kita pecahkan macam biasa. 4 di sini, 1 di sini. 7 per 9 turun sini, 6 per 7 turun sini.
Okey, 4 tambah 1 tak ada masalah sebab itu nombor bulat. Jadi, yang berubah sekarang ni adalah, yang perlu ditukarkan adalah 7/9 dan 6/7. Jadi, gunakan kaedah sipir. Kalau tak boleh pakai kaedah sipir, gunakan kaedah darab silang. 6 darab 9, 7 darab 7, 9 darab 7. Jadi, 9 darab 7 ataupun darab 7. Yang ni pula, kalau sini darab 9, atas pun darab 9. Jadi, kita dapat 63 untuk penyebutnya dan 7 darab 7, 49. 6 darab 9, 54. Jadi, susun balik 5 tambah 49 per 63 tambah 54 per 63. Bila penyebut dah sama, kita dah boleh mulakan operasi tambah pecahan. Kita selesaikan satu persatu. Jadi, 5 di sini turun. 49 tambah 54. Kita akan dapat 103 per 63. Ingat, ini kita kena kecilkan atau bentuk termudah. Jadi, 5, kita keluarkan 63 sini, kita dapat sini. Okay, kita pecahkan dengan kaedah sini. Yang cikgu ajar kaedah bahagi. Bahagi dan ikut formula, ikut arah jam. Jadi, 5 tambah 1 tambah 40 per 63. Ini dia. Jadi, kita akan dapat 5 tambah 1, 6. 40. Cek balik jawapan ni. Boleh tak 6, 40 per 63 ni dipermudahkan ataupun dikecilkan? Boleh atau tidak? Cuba cek. CP2 boleh. CP2 tak boleh sebab bawah ganjil. CP3. CP3 atas pula tak boleh sebab atas nombor genap. Jadi, bila tidak boleh dipermudahkan, awak ambil saja jawapan itu sebagai jawapan akhir awak. Iaitu jawapan adalah 6, 40 per 63. Okey. Cikgu harap murid-murid boleh faham dan sekiranya masih kurang faham, sila tengok contoh ini berulang kali dan buat pengiraan di tepi supaya jawapan yang akan dihasilkan nanti adalah sama dengan skema jawapan dalam buku teks. Okey? Jadi kita berakhir dengan daripada untuk sesi hari ini. Cikgu punya 3 perkara. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa isikan ruang komen dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Untuk video pembelajaran hari ini dan kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran akan datang. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.